Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Lopot Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, dikatakan pemimpin-pemimpin PAS terkejut buruk. Ya, dikatakan apabila ceramah yang dilakukan ataupun dibuat di Pelangai tidak mendapat sambutan yang hangat ya. Ya, dan dipercayain sambutannya terlalu hambar dan malap sahabat-sahabat semua. Hanya beberapa orang boleh dikira dengan jari jemari kehadiran yang datang ya di dalam ceramah berkenaan. Adakah ini tandanya rakyat di Dun Pelangai ini ya menolak PAS dan juga bersatu sahabat-sahabat semua. Ismail Sabri pula berkata BN masih kuat di Dun Pelangai. Oh, jadi mari kita ikuti apa sebenar yang berlaku ya kepada ceramah ya daripada parti PAS ini yang dikatakan mendapat sambutan ya, bukan mendapat kurang sambutan, mendapat kurang sambutan ya, ceramah PN kurang memberangsangkan di Dun Pelangai. Oh, itu dia. Jadi ya kalau mereka mengatakan mereka boleh menang, mungkin tidak sahabat-sahabat semua. Ini dikatakan ya apabila Perikatan Nasional dilihat masih gagal mencapai rentak yang diharapkan selepas seminggu kempen PRK di Dun Pelangai yang sedang berlangsung. Ceramah yang dianjurkan oleh PN sehingga kini masih tidak mendapat sambutan memberangsangkan meskipun menampilkan pemimpin utama. Malam tadi di dataran Purnama Simpang Pelangai, ceramah megah pentas anak muda PN hanya dihadiri hampir 200 termasuk polis serta petugas HT. Sudah termasuk polis ya, kalau tidak termasuk mungkin dalam 100 lebih begitu saja. Pentas anak muda yang turut dihadiri calon PN Kasim Samad itu majoritinya dihadiri pengundi bukan daripada kalangan anak muda. Ya, sebanyak 8 buah kemah yang disediakan dan berdasarkan pemerhatian banyak kursi kosong di bawah kemah. Antara ahli panel utama yang menyampaikan ceramah malam tadi adalah Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal serta Timbalan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Azamuddin. Sebelum ini ceramah yang diadakan Perikatan Nasional di Felda Cimomai juga kurang mendapat sambutan warga Ponoroka ataupun pengundi di kawasan itu. Banyak kursi yang disediakan penganjur untuk ceramah itu kosong habis sahabat-sahabat semua. Jadi ceramah kempen PRK Dun Pelangai itu diadakan berhadapan dengan tapak pasar malam Felda Cimomai. Ceramah itu turut dihadiri Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman selaku pimpinan utama Perikatan Nasional. Jadi Selasa ini pengurus PN Muhyiddin Yassin dijadwalkan akan turun berkempen di Pelangai. Kemudiannya disusul oleh pemimpin utama lain seperti Hamzah Zainuddin dan juga Razi Jidin ataupun Guru Besar Nobita yang sekarang ini mendapat kecaman daripada berbagai lapisan masyarakat Malaysia ya karena membuat jenayah kazaf ya tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau sebelum ini mereka dengan yakin dengan sombong mengatakan mereka boleh menang di Pelangai. Jadi hari demi hari setiap ceramah yang dilakukan oleh mereka sahabat semua kita boleh melihat rakyat di Dun Pelangai ini sudah dapat mengetahui ya dengan modus operandi yang dilakukan atau dibuat oleh penceramah ataupun pemimpin-pemimpin daripada PAS maupun Bersatu yang hanya menggunakan sentimen 3R, maki hamun, tuduhan, fitnah dan sebagainya. Jadi hari ini ya mantan Perdana Menteri juga yaitu Ismail Sabri mengatakan generasi kedua Felda memberikan sokongan penuh kepada Barisan Nasional ataupun calon Barisan Nasional UMNO itu sendiri. Jadi katanya generasi kedua Felda memberi isyarat positif kepada Barisan Nasional sepanjang tempoh kempen PRK Pelangai, kata bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ahli Parlimen Raab itu yakin sokongan generasi kedua Felda akan memihak kepada Barisan Nasional dan bakal menobatkan calon mereka Amizar Abu Adam sebagai wakil rakyat baru kawasan itu. Katanya, ya Felda nampak mood ke arah BN, jadi saya yakin bila pengundi nanti mereka akan mengundi kepada Barisan Nasional. Setakat saya ada di sini setiap kali program yang melibatkan golongan muda, katanya ramai yang hadir. Jadi kalau kita kira daripada sokongan kepada BN jelaslah katanya. Jadi tetapi kita tunggulah hari mengundi nanti. Katanya ketika ditemui di Felda Sungai Kemahal dekat Bentung semalam. Ismail Sabri bagaimanapun berkata dia tidak tahu mengenai mood pengundi di kawasan kampung lain yang tidak dimasukinya. Ini adalah kali ketiga Ismail Sabri turun berkempen di Pelangai dan memberikan fokus kepada kawasan Felda.
Sementara itu, Ismail Sabri berkata isu utama generasi kedua Felda ialah perumahan dan perkara itu telah diberikan perhatian sewaktu Perdana Menteri sewaktu menjadi Perdana Menteri. Felda di mana-mana orang isu ini mudah hampir sama katanya. Pertama soal perumahan generasi kedua, tapi pada zaman saya dahulu kita ada ubah. Bukan kita nak jual rumah generasi kedua, tapi kita jual lot tanah katanya. Di mana kita telah kenal pasti lot tanah di sini Pelangai, saya tak pasti telah dikenal pasti ataupun tidak untuk dijual kepada generasi muda kedua Felda katanya lagi. PRK Dun Pelangai diadakan ya berikutan kematian penyandangnya Johari Harun dalam nahas pesawat ringan di Elmina, Shah Alam pada 17 Ogos yang lalu. Jadi disebabkan itu pilihan raya kecil ataupun pada pilihan raya umum sebenarnya yang lalu Allahyarham Johari memenangi kursi berkenaan dengan majoriti 4.048 undi, menewaskan Kasim Samad yang mendapat 3.260 undi. Itu antara. Jadi hari ini sekali lagi mereka akan bertembung ya PAS yang mewakili PN sekali lagi mempertaruhkan Kasim ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Kasim di kursi berkenaan. Jadi ya dengan kehangatan PRK kecil ini di Dun Pelangai ini kita boleh nampak sahabat-sahabat semua sokongan rakyat di Dun Pelangai ini ya lebih mengarah kepada calon daripada Kerajaan Perpaduan berbanding calon daripada Perikatan Nasional yaitu daripada Parti PAS. Ya kalau kita lihat daripada Siri ceramah Mega kelompok daripada pihak PAS sendiri kita boleh nampak ya ramai ya yang menolak Parti PAS ini. Buktinya dengan kehadiran yang sikit ya apabila mereka mengadakan ceramah Mega dan sebagainya hanya hadir kehadirannya hanya 100 lebih kalau ditambah dengan petugas ataupun polis sekadar 200 orang. Ini membuktikan rakyat di Dun Pelangai ini sebenarnya adalah rakyat yang bijak. Mereka menolak ya parti ataupun menolak virus Perikatan Nasional, virus maki hamun, virus fitnah, virus menunggang agama, menunggang bangsa, memburukan, mengaitkan orang lain, pemimpin seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ramai lagi yang turut menjadi mangsa kecaman ataupun mangsa fitnah, tuduhan melampau daripada pemimpin-pemimpin PAS ini sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay. Dan juga geng sapu bersih yang kini termasuk juga geng pengkhianat muda apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.